Okay, kita nak discuss this question. In a diagram, A and 46 are complementary angles. It's given that A and B are supplementary angles and angles conjugate to C is 283. So, kita nak cari nilai A, B, C dan D. Okay, normally kita akan selesaikan guna alphabetical order lah. Kita cari A dulu, kemudian B, kemudian C, baru kita selesaikan D. Okay, so right now we start with the first one, A. A and 46 are complementary angles. So, complementary angles maksudnya 90 darjah. Okay, so A tambah dengan 46 degrees akan dapat 90 degrees. Okay, so nombor apa tambah dengan 46 dapat 90. Okay, so kalau kita tengok kat sini, saya menggunakan cara linear equations. Of course, you can use any other methods that you want, but because saya nak awak biasakan linear equations, kita gunakan linear equations dekat sini. A tambah 46 sama dengan 90. So, macam mana saya nak dapatkan A? Okay, A itu adalah 90 tolak dengan 46. Okay, kenapa? A tambah 46 adalah 90. So, kalau saya nak selesaikan A, 46 ni saya bawa ke sebelah kiri. Okay, saya akan dapat 90 tolak 46. Okay, so as I mentioned, you can use any other method that you like untuk selesaikan soalan ni. Okay, so A adalah 90 tolak 46 iaitu 44 degrees. Okay, make sure you write down the symbol degrees. A small zero on the right hand side corner. Okay, so now we go to B. Dia beri pada kita yang colour pink tu, A and B are supplementary angles. Supplementary meaning A tambah B mesti dapat 180 degrees. Okay, so sekarang ni kita dah dapat A. So, boleh gunakan A yang kita dapat tadi. 44 tambah dengan B, tak tahu B itu berapa, adalah 180 degrees. Okay, so 44 degrees plus B ialah 180 degrees. So, macam mana saya nak dapat B saja? Yang ni kena hati-hati Okay, 180 tolak dengan 44. Okay, so kalau kita fikirkan secara logik, okay, kalau A tambah B dapat 180, nak dapat B kita ambil lah 180 tolak baki kita. Okay, ataupun kita boleh guna change sign. Bila kita ada 44 kat depan ni, dia sebenarnya ada simbol tambah. Okay, bawa ke sebelah sana, dia jadi tolak. Okay, so kita akan dapat 180 tolak 44. Okay, so tolakkan macam biasa, 180 tolak 44, saya akan dapat 136. Dan C, kita nak cari C, and then it's given to us that the angle conjugate to C is 283. So, angle conjugate is when we have two angles, C and 283, kita akan dapat 360. So, C plus 283 equals to 360 degrees, ataupun C sama dengan 360 tolak dengan 283. Okay, so kita dapatkan jawapan kita. Okay, kita akan dapat C adalah 77. Okay, and then untuk cari nilai D, okay, untuk cari nilai D, kalau kita tengok kat sini, okay, sekejap dia cakap tak, okay, kat sini dia tak ada apa-apa maklumat, jadi saya gunakan angle keseluruhan lah
Okey, so satu pusingan bulatan, angle C adalah 360. So tadi A tadi adalah berapa? 44. B adalah 136. C adalah 77. While dekat sini adalah 46. Okey, so kalau kita tambahkan semua angle ni, kita akan dapat 360. So macam mana nak dapat di 360? Tolakkan dengan semua angles yang lain. So saya biasa ambil ikut turutan. Minus 46, minus 44. Okey, tak mahu saya tulis ke bawah sorry. Minus 136, minus 77. Okey, so kita tolak satu-satu. Boleh tolak secara lazim. Okey, saya dapati adalah 57. Okey, so bila kita nak tulis jawapan, make sure kalau kita ada huruf-huruf yang berbeza, anun-anun yang berbeza, untuk selesaikan masalah kita, make sure kita label lah A tu apa, B tu apa, C tu apa, D tu apa. Kalau awak just tulis nombor je 57, 77, saya tak tahu dia A ke B ke C ke D, saya tak kira dia sebagai jawapan yang tepat. Okey, kita nak selesaikan soalan ni. It is given that P and Q are supplementary angles such that P is greater than Q if the difference between P and Q is 52. What is the values of P and Q? So, kita kat sini, kita akan nampak, kita punya soalan kita nak cari dua perkara. Okey, so kita cuba keluarkan maklumat yang kita ada dalam soalan ni untuk kita cuba selesaikan. Okey, so maklumat yang kita ada first kali ialah P and Q are supplementary angles. So, yang itu bermaksud P tambah Q adalah 180. Okey. So, P dan Q adalah 180. So, kalau kita tengok kat sini, P dan Q dua-duanya unknown. Okey, so kalau kita ada dua unknown dalam satu equations, kita kena gunakan simultaneous equations. Okey, kenapa soalan sebelum ni saya tak perlukan simultaneous equations? Sebab bagi contoh soalan yang saya ada kat situ, C tambah 283 ialah 360. Ada satu je unknown dalam satu equation. Dalam soalan ni, kita ada dua unknown dalam satu equation. So, I need one more equation. Okay. So, the other equation datangnya daripada the second statement. The difference between P and Q is 52. Since P tu lebih besar, okay, maksudnya P tolak Q adalah 52 degrees. So, two unknown, two equations. Okay. So, hari ni saya akan gunakan konsep eliminations. Okay, why did I choose elimination? Sebab saya boleh hapuskan P dengan P tu menggunakan tolak. Kebetulan unknown dia adalah sama. Okay, saya pun boleh hapuskan Q dengan negatif Q. Tambah Q dengan negatif Q, kita hapuskan dengan konsep tambah. Okey, kembali semula kepada tadi. Okey, so kita nak gunakan elimination. Okey, saya ada equation 1 dan juga equation 2. Okey, so saya ambil equation 1, tolak equation 2 supaya P saya terhapus. Okey, elimination tu eliminate, hapuskan. Okey, so saya buat P tambah Q sama dengan 180. P tolak Q adalah 52. Okey, so kalau kita ada tambah dengan tolak, P dengan P, Q dengan Q, nombor dengan nombor. Dia tak boleh campur-campur. Okey, so ingat tolak ni untuk atas dan bawah. P
tolak P. P tolak P adalah kosong. So kalau kosong tak perlu tulis. Tambah Q tolak Q. Tambah Q tolak negatif Q. So tolak negatif dia akan jadi tambah. Okey. Q tolak negatif Q. So perasan tak kat sini ada negatif-negatif, dia jadi tambah. So dapat 2Q. 2Q. Okey, sama dengan kita tak buat apa-apa, kita salin je. 180 tolak dengan 52. 180 tolak 52 adalah 128. Okey. So sekarang ni saya ada 2Q sama dengan 128. Untuk dapatkan Q, saya kena bahagikan Q dengan 2 dan 128 dengan 2 supaya saya boleh potong-potong 2 di hadapan Q. So ni potong-potong, saya dapat 64. So tinggal Q adalah 64. Decrease. Okey, so Q adalah 64. So kita akan cari P pula. So using equation nombor 1, datang pada mana? Daripada sini. Okey, P tambah Q sama dengan 180. Okey, so P tambah Q adalah 180. So Q tadi 64. P tambah 64 adalah 180. Jadi P adalah 180 tolak 64. So, kita akan dapat P adalah 116. Okey.